Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul huzna in syi'ta sahla. Rabbi yassir wa la tu'assir wa atmim bil khair amma ba'd. Muka surat 26. Berbagai macam syirik besar. Syirik adalah menyekutukan Allah dengan sesuatu yang lain. Sesuatu yang lain ini maknanya makhluk yang dianggap setanding dengan Allah. Ada kuasa lain yang sama dengan Allah Subhanahu wa taala. Itu dia panggil syirik, menyekutukan ataupun menduakan Allah. Syirik ini terbahagi kepada dua, syirik kecil dan syirik besar. Syirik kecil sebagaimana yang kita ketahui, iaitu sesuatu amalan yang bukan kerana Allah, bertujuan untuk riya, sum'ah, wujub. Maka itu syirik kecil yang dapat membatalkan pahala ibadat kita. Yang keduanya, syirik besar yang boleh mengeluarkan seseorang, si pelakunya terkeluar daripada agama Islam. Si pelakunya yang melakukan syirik besar ini yang boleh terkeluar daripada agama Islam. Boleh membatalkan syahadah dia. Boleh membatalkan keislaman dan juga keimanan dia. Yang Nabi SAW bersabda, ijtanibu sab'al mubiqat. Jauhlah kamu 7 perkara yang membinasakan. Yang pertamanya apa dia? Asyirku billah. Syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Menyengutu ataupun menduakan Allah. Pertanyaan yang ke-7, bolehkah kita meminta bantuan, pertolongan? Bantuan ataupun pertolongan mencari berkah daripada mereka yang mati ataupun mereka yang tidak hadir, yakni ghaib. Jadi minta tolong ni kita dah sebut di dalam pelajaran-pelajaran, pengajian kita yang lepas. Dia terbahagi kepada beberapa perkara. Yang pertama disebut kita berdoa, yakni kita berdoa, kita minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Minta tolong juga dipanggil berdoa. Yang keduanya dipanggil isti'adzah. Kita minta berlindung. Qul a'udzu birabbin nas, qul a'udzu birabbil falaq. Katakanlah oleh Muhammad, aku berlindung dengan Tuhan manusia. Aku berlindung Tuhan falak yang menguasai, maknanya waktu pagi. Itu dipanggil isti'adzah. Kita minta lindung daripada kejahatan makhluk. Yang kedua dipanggil isti'anah. Yang ketiga dipanggil isti'anah. Doa, isti'adzah. Yang ketiga isti'anah. Isti'anah ni kita minta tolong kepada manusia sesuatu perkara yang dia mampu tolong, berdasarkan kepada kemampuan dia. Dia itu pula adalah hidup, masih hidup, bukan telah mati. Itu dipanggil isti'anah. Yang keempat dipanggil istighasah. Istighasah ni yang kita nak belajar pada malam ni. Istighasah ni maknanya apa dia? Kita minta tolong apabila berada di dalam sesuatu kesulitan. Kita minta tolong apabila kita berada di dalam sesuatu kesulitan. Ya Allah Ta'ala kata dalam Quran, istastaghisuna rabbakum fastajabalakum. Sekiranya kamu beristighasah kepada Allah, kamu minta pertolongan daripada Allah, bantuan daripada Allah Ta'ala ketika kamu berada di dalam kesulitan, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memperkenankan bagi kamu. Jadi manusia itu memang kadang-kadang dia lupa Allah, tak ingat Allah Subhanahu wa Ta'ala, kurang berdoa, kurang bermunajat kepada Allah. Tetapi atas dasar kasih sayang Allah Ta'ala ni, dia nak bagi manusia, hamba-hambanya ingat kepada dia, dia datangkan sesuatu kesulitan. Dia menimpakan sesuatu musibah.
Allah Ta'ala datangkan kepada kita sesuatu mudarat. Jadi Allah Ta'ala dia ajar kita bila kita dapat kesulitan, ditimpa musibah, sesuatu malapetaka, dia suruh berdoa kepada dia. Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib ujibu da'wata da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Wahai Muhammad, kalau hamba-hambaku tanya tentang aku, katakanlah bahawa aku ini sangat hampir. Aku akan memperkenankan sesiapa yang berdoa, yang meminta kepadaku. Fa inni qarib falyastajibuni wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Jadi hendaklah kamu beriman, maknanya percaya betul-betul kepada aku. Percaya bahawa Allah Subhanahu wa taala boleh menyelesaikan segala masalah kita. Boleh mengangkat, boleh mencabut sesuatu masalah musibah yang dihadapi oleh seseorang. Anwa'us syirkil akbar. Maknanya dia kata apa tadi? Maknanya bahagian-bahagian syirik yang besar. Sebab itu kalau kita tengok di dalam yang bahasa Arab tu, hal nastaghitsu bil amwati awil ghaibin. Adakah kita boleh minta tolong kepada orang yang mati ataupun orang yang tak ada di hadapan kita? Yang ada orang sebut bahawa orang matilah yang paling layak, yang paling berhak, yang paling mampu untuk tolong orang. Sebab dia kata orang mati ni dah tak ada tanggungjawab. Dia tak makan, tak minum, tak ada tanggung-tanggungjawab dunia, tak ada. Dan dia tak perlu sembahyang dah. Jadi dia senang nak tolong kita. Ni yang kita nak kena faham betul-betul ni. Orang yang cakap tu bukan orang yang biasa, yang dikenali, yang ramai anak murid, ramai pengikut, tapi dia boleh faham macam tu. Sebab dia tak boleh nak beza 4 perkara tadi. Doa, isti'azah, istighatsah. Lepas tu apa dia kita sebut tadi? Doa, isti'anah. Dia ada 4. Dia kena boleh beza satu-satu. Sebab itu dia kata di sini, bolehkah kita meminta bantuan mencari berkah dari mereka yang mati ataupun mereka yang tidak hadir, yakni ghaib, orang tu tak ada di depan kita? Jawaban, tidak. Dia kata kita tidak boleh melakukannya. Allah Ta'ala berfirman, walladzina yad'una min dunillah la yakhluquna syai'an wa hum yukhlaqun amwatun ghairu ahya wa ma yash'uruna ayyana yub'atsun. Dan berhala-berhala yang mereka seru selain daripada Allah. Sebab apa mereka seru? Sebab apa mereka berdoa minta kepada berhala? Kerana sebahagian daripada orang kafir ni menganggap bahawa berhala itulah Tuhan yang boleh mendatangkan munafaat dan yang boleh menolak mudarat daripada mereka. Sebab itu mereka berdoa. Itu keadaan orang kafir yang pertama. Orang yang tidak Islam, yang tak beriman kepada Allah Ta'ala, sebahagian daripada mereka itu percaya bahawa berhala itu boleh mendatangkan mudarat dan boleh membawa munafaat kepada mereka. Sebagaimana kaum Nabi Ibrahim alaihissalam dan juga kaum para nabi yang terdahulu sebelum dibangkitkan nabi-nabi mereka. Ya Allah Subhanahu wa taala sebut, walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an ya'budullaha wajtanibut taghut. Jadi sebelum dibangkitkan para rasul, mereka memang umat mereka berada di dalam kesesatan dan menyembah berbagai-bagai tuhan. Jadi Allah Ta'ala kata sesungguhnya kami membangkitkan pada setiap umat itu akan seorang rasul. Setiap umat ada rasul. Sebab umat mereka sesat, menyembah berbagai-bagai tuhan, untuk mengajak manusia supaya menyembah Allah dan menjauhkan diri daripada taghut. Jadi dia kata di sini, dan berhala-berhala yang mereka seru selain Allah tidak dapat memberi sesuatu apapun, sedang berhala-berhala itu sendiri dibuat orang. Berhala kena cipta. Takkan dia nak menyempurnakan, menyelesaikan masalah orang. Dia pun kena buat. Dia pun perlu bantuan daripada orang. Berhala ni tadi, kalau orang tak buat, dia jadi tak? Tobat dia tak jadi kan? Tiba-tiba bila orang buat dia, orang berdoa kepada dia, dia nak boleh buat apa? Sebab itu bila buat berhala ni, orang bagi makan, bagi minum, letak buah apple, limau, buah nenah dan sebagainya, kita nampak luak tak luak. Hari ni kita letak,
buah-buahan, makanan ke ayam itik depan dia. Besok pagi kita tengok benda tu luar tak? Minggu depan kita tengok berkurangan tak? Tapi kalau terletak kepada depan manusia yang hidup, memang dia akan makan. Sebab apa? Sebab makanan itu perlu kepada makhluk dan juga kepada manusia. Jadi berhala ni tidak perlu makan dan minum sebab memang dia tak makan, dia tak bernyawa pun. Tetapi yang anehnya bila berada di dalam kesesatan, orang menganggap dia boleh mendatangkan manfaat. Dia kata dibuat orang berhala-berhala itu. Benda mati mana boleh memberi sesuatu pertolongan dan bantuan. Tidak hidup. Dan berhala-berhala tidak mengetahui bilakah penyembah-penyembahnya akan dibangkitkan. Manusia ni akan dibangkitkan di akhirat nanti. Bila kita mati, bilakah dibangkitkan di hari akhirat? Berhala itu sendiri tak tahu bila manusia akan dibangkitkan. Sebab tu dalam Al-Quran bila ditanya ayat-ayat tentang hari kiamat, Rasulullah diajar oleh Allah Ta'ala kata, ilmuha indallah. Bahawa pengetahuan ataupun maklumat tentang hari kiamat itu hanya diketahui oleh Allah. Banyak ayat Quran menyebut begitu. Bahkan Nabi Muhammad SAW, manusia yang paling rapat dengan Allah Ta'ala kan, paling dekat dengan Allah Ta'ala, yang merupakan kekasih Allah. Sehingga Nabi SAW sebagai suatu hadiah istimewa kepada Nabi dijemput oleh Allah Ta'ala naik ke langit di dalam peristiwa Isra' dan Mi'raj. Kekasih dia pun tak tahu tentang kiamat. Itu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim yang kita dah belajar tu kan. Datang malaikat Jibril tanya beberapa soalan berkaitan dengan iman, Islam dan ihsan. Akhirnya dia tanya apa? Mata sa'ah. Nabi kata dia tak tahu. Mal mas'ulu anha bi'a'lama minas sa'il. Tidaklah orang yang ditanya lebih mengetahui daripada orang yang bertanya. Sebab dia tahu yang ditanya dia, yang bertanya itu adalah malaikat. Nabi dah nampak lah. Sebab itu selama beberapa masa Nabi tanya Sayyidina Umar, ya Umar, atadri manis sa'il? Kamu tahu tak siapa gerangan orang yang tanya soalan tempoh hari? Sayyidina Umar kata, Allah wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasul saja yang lebih mengetahui. Sebab dia tak tahu. Lalu Rasulullah kata, hadza Jibrilu ja'akum liyu'allimakum dinakum. Dia adalah merupakan malaikat Jibril. Dia datang bertujuan untuk mengajar tentang selok-belok agama-agama. Nabi tahu dah. Sebab tu kata hadis apa dia yang pertama tu apa Sayyidina Umar sebut apa kan? La ya'rifuhu minna ahadun. Tak ada seorang pun yang kenal malaikat Jibril, seorang lelaki yang berada di dalam majlis ilmu Nabi. Jadi kesimpulannya nak diceritakan di sini, sepatutnya Nabi yang merupakan kekasih Allah, dia tahu bila berlakunya kiamat. Nabi pun tak tahu. Bila Nabi tak tahu, manusia yang lain pun tak tahu. Dan berhala itu sudah confirm tak tahu. Kenapa manusia menyembah berhala sedangkan dia sendiri tidak mengetahui bilakah penyembah-penyembahnya akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat. Dan Allah Taala berfirman, "Idz yastaghitsuna rabbakum, idz tastaghitsuna rabbakum fastajaba lakum." Dan ingatlah ketika kamu memohon pertolongan kepada Rabbmu, lalu diperkenankannya bagimu. Surah Al-Anfal ayat 9. Dan Nabi SAW bersabda, Ya Hayyu Ya Qayyum birahmatika astaghits. Wahai yang maha hidup, wahai yang maha berdiri sendiri, dengan rahmatmu aku memohon pertolongan kepadamu. Jadi kita tengok banyak ayat-ayat Quran dan juga hadis Nabi SAW memperingatkan kita, mengajar kita, memberitahu kepada kita, memberi panduan dan pedoman kepada kita. Bila kita ditimpa sesuatu masalah musibah ataupun kita memiliki hajat, hendaklah kita secara direct langsung berdoa kepada Allah Ta'ala. Di antaranya lagi Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman, Qul man yunajjikum min zulumatil barri wal bahr tad'unahu tadarru'an wa khufyah la in anjana min hadhihi lanakunanna minasy syakirin.
Qulillahu yunajjikum minha wa min kulli karbin thumma antum tusyrikun. Surah Al-An'am ayat 63 dan juga 64. Katakanlah, wahai Muhammad, siapakah yang dapat menyelamatkan kamu daripada bahaya yang datang daripada darat dan juga lautan, yang kamu seru akannya? Siapa dia? Yang kita nak berdoa, kita nak merayu kalau kita ditimpa musibah daripada daratan ataupun lautan, dalam keadaan kita rendah diri kepada Allah, kepadanya. Siapa dia? Lalu orang kafir ni di zaman Nabi SAW, bila mereka berada di dalam sesuatu kesulitan, mereka mengharapkan bantuan daripada Allah. La in anjana min hadhihi lanakunanna minasyakirin. Mereka mengatakan, kalau kami selamat, kami bebas daripada musibah, malapetaka, ancaman yang kami hadapi, niscaya kami akan termasuk daripada kalangan orang yang syukur kepada Allah. Dijanji macam tu. Dia akan beriman kepada Allah. Dia akan menjadi hamba yang bersyukur. Lalu Allah Ta'ala kata, Qulillahu yunajjikum minha wa min kulli karbin summa antum tusyrikun. Wahai Muhammad, katalah kepada mereka, Allah Ta'ala lah yang menyelamatkan kamu daripada kesulitan tersebut dan daripada segala kesusahan. Summa antum tusyrikun. Kemudian kamu syirik kepada Allah Ta'ala. Selepas selamat daripada bencana musibah, mereka kufur balik kepada Allah dengan mereka menyembah Tuhan lain daripada Allah. Dan Allah Ta'ala juga menyebut di dalam Al-Quran, bila orang-orang kafir berada di tengah-tengah lautan, sampai mereka didatangi oleh ombak yang besar, diancam oleh ombak yang besar di tengah-tengah lautan, tak tahu nak berdoa kepada siapa, nak minta tolong kepada siapa. Mereka merayu kepada Allah, kalau kami selamat, kami sampai di daratan, kami beriman kepada Allah. Allah Ta'ala kata, bila sampai di daratan selamat daripada bahaya bencana yang tengah-tengah lautan, mereka lagi kufur kepada Allah, lagi syirik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka mungkir janji. Memang menjadi adat kebiasaan manusia. Orang kafir macam tu, orang Islam kadang-kadang jadi macam tu. Bila sulit, dia berdoa, dia dekat kepada Allah, banyak sembahyang, berzikir, baca Quran. Bila dia dah hilang kesulitan, segala musibah yang menimpa dia terangkat, dia lupa kepada Allah Ta'ala balik. Itu memang sifat manusia. Sebab itu, atas tanda kasih sayang Allah ni, Allah Ta'ala uji. Lepas satu kesulitan, tak lama Allah Ta'ala datang lagi kesulitan lagi. Bila sesuatu bahaya menimpa dia, tak lama Allah Ta'ala datang lagi. Silih berganti, tak hilang. Sebab apa kadang-kadang kita fikir macam tu? Jawapannya ada dalam Quran, jawapannya adalah hadis Nabi. Sebab apa Allah Ta'ala bagi je ujian? Dia nak bagi kita sentiasa ingat. Kalau tak uji, dia tak ingat. Kalau Allah Ta'ala tak uji, tak bagi tekanan kepada manusia, dia tak ingat. Jadi hati kita ni lalai. Bila diuji, baru teringat. Kadang-kadang kan, dah lama hati kita duk larut, duk fikir macam-macam kan. Jalan-jalan, terjatuh longkang, Allahu Akbar. Belaga bendui, Allahu Akbar. Menunjukkan bahawa masa sebelum tu kita lara, tak ingat. Hati kita tidak tawajuh kepada Allah. Jadi atas dasar kasih sayang Allah Ta'ala, Allah tarik. Dia nak bagi kita sentiasa ingat, dia datangkan dengan berbagai-bagai musibah. Ayat yang berikutnya, Qul ud'u alladhina za'amtum min dunihi fala yamliku kashfa ad-durri 'ankum wala tahwila. Katakanlah wahai Muhammad, Tuhan-Tuhan yang kamu seru selain daripada Allah Ta'ala tidak dapat memiliki, tidak dapat memegang kemudaratan ataupun munafaat. Wala tahwila, tidak dapat memindahkan mudarat, mengubah mudarat apabila mudarat itu datang kepada kamu. Ulaika alladhina yad'una yabtaghuna ila rabbihimul wasilah ayyuhum aqrabu wa yarjuna rahmatahu wa yakhafuna 'adzabah inna 'adzaba rabbika kana mahdzura. Surah Al-Isra ayat 56 dan juga 57. Hadirin sekalian, makin banyak kita baca ayat Al-Quran, makin jelas
tentang Allah Subhanahu Wa Taala kata, orang-orang yang kamu seru selain daripada Allah Subhanahu Wa Taala sendiri, yabtaghuna ila rabbihimul wasilata. Mereka sendiri berusaha wasilah di sini. Ulama-ulama tafsir di antaranya di dalam tafsir Al-Baghawi, tafsir Al-Muyassar, Ibnu Katsir menyebut bahawa golongan yang kamu suruh tadi kita kata berhala. Ada di kalangan manusia ni dia menganggap malaikat sebagai Tuhan. Ada sebahagian mereka menganggap nabi. Seperti golongan Nasrani menganggap sebagai Tuhan. Yahudi menganggap Uzair anak Allah Taala. Dan ada yang menyembah orang-orang yang soleh, menyembah dan berdoa kepada wali-wali Allah Ta'ala. Jadi para ulama di dalam mentafsirkan ayat ini mengatakan, mereka sendiri pun berusaha untuk mendampingkan diri kepada Allah. Maksudnya mereka sendiri takut kepada azab Allah Ta'ala. Mereka pun sendiri tidak boleh menyelamatkan diri mereka daripada azab Allah, kecuali dengan izin Allah. Itu yang dimaksudkan wasilah di sini. Ayyuhum aqrabu wa yarjuna rahmatahu. Siapakah daripada kalangan mereka yang lebih hampir dan mengharapkan rahmat Allah? Mereka sendiri pun tak tahu siapa yang paling dekat dengan Allah Ta'ala. Maknanya para nabi sendiri pun mereka mengharapkan rahmat Allah. Mereka tidak boleh memberi pertolongan dan bantuan kepada penyembah-penyembah mereka setelah mereka meninggal dunia. Wa yakhafuna adzabah. Dan Allah Ta'ala kata mereka sendiri pun takut dengan azab Allah Ta'ala. Mereka sendiri pun takut dengan azab Allah Ta'ala. Nabi-nabi, orang-orang yang soleh, wali-wali Allah Ta'ala ni takut dengan azab Allah. Maknanya tentang diri sendiri mereka tak boleh nak selamatkan melainkan dengan izin Allah. Bagaimana mereka nak memperkenankan permintaan orang apabila mereka telah meninggal dunia? Hadirin sekalian, kenapa jadi macam tu? Bila kita tengok, kita perhati balik, kita buat kajian, kenapa dok suka sangat, minat sangat kepada kubur orang yang soleh, kubur wali-wali ni apa? Minta kepada orang yang tak ada. Kerana puncanya tuan-tuan, mungkin Hikam boleh potong ni malam ni, puncanya kerana menolak tauhid 3. Itu puncanya. Kerana menolak tauhid 3. Tauhid 3 ni dikatakan sebagai Wahabi. Cuba tuan-tuan baca dalam kitab ni. Kitab yang lain saya dah tunjuk banyak lah. Kitab Aqidah Ahlussunnah wal Jamaah yang dikarang oleh bekas Mufti Sabah, Haji Sa'id bin Haji Ibrahim. Haji Sa'id bin Haji Ibrahim. Puncanya menolak tauhid 3. Mereka kata tauhid 3 ini Ibn Taymiyah, tauhid 3 ini adalah Wahabi. Subhanallah. Kalau kita baca kitab-kitab akidah sebelum kemunculan Muhammad bin Abdul Wahab, sebelum lahirnya Ibn Taymiyah, kita dah jumpa yang 400 hijrah, 500 hijrah. Dah ada dah ulama membahaskan tentang tauhid uluhiyah, rububiyah dan juga asma' wal sifat. Di antaranya Imam Tahawi di dalam Aqidah Tahawiyah. Dia bukan Wahabi. Yang ni diterima oleh orang pondok. Salafi ke? Golongan Asy'ariyah ke? Maturidiyah, terima Aqidah Tahawiyah ni. Dia dah sebut dalam kitab tu ada tauhid rububiyah, ada tauhid uluhiyah. Kita tengok sikit apa pengertiannya. Yang saya duk nampak sehari dua ni bila tolak tauhid ni. Sebab bila kita beriman, kita terima tauhid uluhiyah ni, tiada Tuhan yang disembah semata-mata mereka kepada Allah yang dapat mendatangkan mudarat dan juga manfaat. Semata-mata Allah, bukan lain. Bukan wali, bukan kubur, semata-mata Allah. Pengertian tauhid uluhiyah, hal-hal yang berkaitan dengan ketuhanan. Uluhiyah menurut pengertian ahli bahasa ialah ketuhanan, dan menurut pengertian ulama tauhid ialah mengiktikadkan dengan iktikad yang jazam, yang pasti, iktikad yang pasti bahawa Allah Subhanahu wa taala adalah Tuhan yang berhak disembah. Tiada Tuhan yang lain selain daripadanya, iaitu Allah Taala. Allah Taala berfirman, banyak ada buat mari ayat-ayat Quran, ubudullah ma lakum min ilahin ghairuh. Sembahlah Allah, tiada Tuhan yang disembah melainkannya. Itu tauhid uluhiyah. Tuan-tuan balik baca malam lepas ni, nak tidur, sebelum tidur ni baca kitab ni. Ubudullah, banyak ayat Quran suruh sembah Allah. Tiba-tiba satu ajaran baru, hadi minallah, tak boleh sembah Allah, syirik dia kata. Hadi minallah,
Nama tu cantik, ajaran tu petunjuk daripada Allah, tetapi dia sesat. Ajaran dia nama hadi minallah, petunjuk daripada Allah, tiba-tiba dia sesat. Tuan-tuan tengok, bila orang tolak tauhid uluhiyah, rububiyah, tauhid asma' wa sifat, jadi macam ni kan? Kita nak pelik ke ajaran baru yang hadi minallah ni? Tak pelik. Sebab ada ustaz-ustaz yang boleh istirasah kepada, menganggap bahawa istirasah kepada orang yang mati, kepada wali boleh. Apa nak heran? Hak sesat ni lagi lah. Hak ni daripada kalangan ustaz-ustaz ni tu, yang kata boleh. Dia kata ini adalah akidah Asy'ariyah. Kita Asy'ariyah mana sebut? Kita Asy'ariyah mana yang sebut boleh minta tolong kepada orang yang mati? Sebut kita Asy'ariyah mana? Malam ni kita nak tanya, kita pun nak baca juga kitab yang menjadi pegangan mereka yang kata boleh. Cukup bahaya akidah yang macam ni. Jadi kita tengok di sini, dia kata sembahlah Allah. Memang Allah Ta'ala kena sembah. Jadi dalam ajaran baru ni yang kita sebutkan tadi, hadi min Allah tu, sembah itu syirik. Punya merapu memahami ayat Quran. Sebab dia faham semayang tu bukan perbuatan semayang. Kalau kita sembah syirik. Semayang itu adalah ingat, maka tak payah semayang lah. Allahu Akbar, letih tuan-tuan. Kadang-kadang letih fikir benda-benda yang baru sekarang ni. Munculnya bagai-bagai ajaran. Hak duk hina Islam tu, hak tak mengaji tu, tolak ke tepi lah. Hak tu memang jahil terus. Jadi macam mana, siapa yang paling faham Quran ini? Tak lain tak bukan Rasulullah. Rasulullah sendiri tak pernah tinggal semayang. So imam hidupnya sampai nak mati, kita baca hadis sahih Bukhari Muslim, sampai di Papua pergi ke masjid, tak larat dah, tak lalu dah, pergi. Tak mampu semayang Jumaat, dia semayang di rumah dia, tak pernah tinggal semayang. Tiba-tiba kalau semayang tu adalah syirik, dia kata. Sembah Allah syirik. Tak perlu semayang, hanya ingat dia kepada Allah. Sedangkan yang paling faham Al-Quran adalah Rasulullah. Rasulullah apa sebut? Sallu kama ra'aitumuni usalli. Semayanglah sebagaimana kamu melihat aku semayang. Hafidhu ala salawati was salatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Peliharalah semua semayang, jagalah semua semayang, Allah Ta'ala kata. Khususnya lebih-lebih lagi semayang wusta. Tengok Allah Ta'ala pun suruh semayang berapa tempat dalam Quran. Mengaji di mana pun tak tahu. Tak ada latar belakang pendidikan agama, boleh faham Quran, mengaji ilmu-ilmu yang dapat memahami Quran, hadis, ilmu bahasa Arab, ilmu alat ni, dia tak ada asas. Tiba-tiba berani mentafsirkan Quran. Makin lama makin bercelaru tuan-tuan. Sebab orang-orang agama pun penin. Cuba nak menghalalkan, berapa kali dah kita sebut dalam kuliah kita, tarikat yang terang-terang tu salah. Dia cuba nak menghalalkan. Wujud golongan ni. Golongan ni orang tak kacau dah. Di manakah ayat-ayat Quran yang menceritakan tentang memerintahkan supaya kita berdoa, merayu, mengadu kepada Allah? Ayat-ayat ni tak pakai semua. Bila ada kesulitan, pergi minta doa kepada wali, kepada orang yang telah, wali yang telah mati. Suka pergi ke kubur. Dah berluasa dalam negara kita ni. Dulu sikit ya. Dulu macam kami duduk Pakistan tu, memang banyak ajaran sesat, di antaranya beralui pun dah masuk di dalam negara kita. Cukup bahaya tuan-tuan. Kita terang, lepas ni orang tengok orang lawan lagi, tak apalah. Kita bukan boleh bagi hidayah, petunjuk kepada orang, Allah Ta'ala sahaja. Cuma kita nak terang bagi orang yang tak terjebak lagi dengan mana-mana tarikat, dengan mana-mana kumpulan sofi yang terpesong daripada ajaran Islam. Sebab itu mungkin saya dah terangkan sepintas lalu di dalam pengajian kita yang lepas. Di antara sebab berlaku huru-hara dalam dunia ni tentang masalah agama Islam kerana campur tangan tasawuf di dalam Islam. Di dalam kitab Al-Bid'ahul Munkarah, Dr. Wahab Zuhaili telah meletakkan satu tajuk Dakhailut Tasawuf, campur tangan tasawuf di dalam Islam. Yang Ustaz Ali Hasan sebut ayat ancak tu memang betul. Malam ni biarlah orang nak sebor, nak bising ke, nak viralkan lah. Apa yang disebut Ustaz Ali Hasan tu memang betul. Tasawuf ayat ancak ni memang betul. Tetapi bukanlah maksud tasawuf yang untuk memperbaiki diri, memperbaiki akhlak. Tasawuf hak merapu yang bercanggah dengan Quran dan hadis, bercanggah dengan amalan Nabi, bercanggah dengan amalan para sahabat. Yang ni yang dia kata ayat ancak.
Kalau tasawuf untuk mendidik hati kita jadi baik, memperbetulkan akhlak kita, yang tu diterima. Bu'istu liutammima makarimal akhlak. Aku diutuskan untuk menyempurnakan perangai manusia daripada jahat kepada baik. Tasawuf yang macam tu kita terima, bukan tolak semua. Kita tengok Dr. Wahbah Zuhaili sebut apa. At-tasawwufu ilmun tu'arafu bihi ahwalut tazkiyatin nufus. Tasawuf tu dia kata ilmu yang membicarakan untuk membersihkan diri. Wa taswiyatil akhlak, dan nak memperbaiki akhlak manusia. Hak tu kita terima. Hak yang tu Ustaz Ali Hassan baru terima. Hak tu dia tak tolak. Kalau tasawuf dengan maksud yang tu. Dia kata apa lagi? Wa ta'miru zahiri wal batini li naili sa'adatil abadiyah. Tasawuf yang dapat menghidupkan diri, zahir batin, untuk mencapai kebahagiaan yang kekal abadi. Tasawuf macam tu kita terima, nak baiki diri. Tasawuf tu kita terima. Tapi tasawuf yang menyeleweng, yang terpesong daripada ajaran Nabi, yang tu memang layak dipanggil ayat ancak. Sebab dia sangat bahaya, merosakkan Islam. Dengan penampilan-penampilan konon-kononnya warak baik, orang akan terpesona tuan-tuan dengan penampilan-penampilan ini. Orang kata itulah Islam, itulah ajaran yang Nabi bawa. Wal mutasawwifatu al mukhlisun, ada pun orang tasawuf yang ikhlas, ya'nu bi zikrillah sirran wa jahran. Dia kata orang tasawuf yang ikhlas tujuannya untuk berzikir kepada Allah, sama ada dengan cara perlahan ataupun jahar. Jahar ni maknanya dikuat, kalau tidak mengganggu orang, tidak menjadi kesalahan. Wala mani'a min zalika, berzikir dengan kuat tidak salah. Li'anna al-ulama al-islami qarraru afdaliyatal jahri bizikri idza khala min ar-riya' au izai musallin au qari'in au naimin. Kalau kita zikir dengan kuat, tak ganggu orang, duduk seorang-seorang, tak ganggu orang sembahyang, orang baca Quran, orang tidur, tidak menjadi satu larangan. Di qaulillahi ta'ala, innamal mu'minuna alladhina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Hanya sahaja orang yang beriman itu apabila disebut akan Allah, gemetar hati mereka. Apabila dibaca ayat-ayat Tuhan, ayat-ayat Tuhannya, bertambah iman mereka, dan kepada Tuhan mereka bertawakal. Hadis ini yang kita bacakan tadi tentang ayat ni, ayat Quran ayat 2 surah Al-Anfal. Wa rawal Bukhari an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaqulullah, ini hadis qudsi, ana anda zanni 'abdi bi wa ana ma'ahu idza dzakarani fa in dzakarani fi nafsihi dzakartuhu fi nafsi wa in dzakarani fi mala'in dzakartuhu fi mala'in khairin minhum. Wa zikru fil mala', dia kata zikir maknanya di dalam kelompok yang ramai, la yakunu illa an jahrin, melainkan dengan kuat. Jadi ulama bahas khilaf tentang zikir yang mana afdal. Bukan kata tak boleh zikir kuat, sir ke ataupun jahar. Kalau duduk seorang-seorang, orang lain semua tak ganggu orang, kita boleh zikir dengan kuat. Kuat ni bukan sampai menjerit pun. Macam kita kata duduk seorang-seorang, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Kuat sikit, la ilaha illallah, la ilaha illallah, tak ganggu orang. Jadi ulama, sebahagian ulama kata boleh dan tidak makruh pun. Fa in iltazama mutasawwifatu ma jaa fil Quran was sunnah. Hak ni nak terang sebab tadi saya sokong Ustaz Ali Hassan kata apa dia? Tasawuf ayat ancak tu terpesong. Hak betulnya dia kata tasawuf yang melazimi Al-Quran dan sunnah, apabila telah beritizam, berpegang teguh oleh golongan tasawuf dengan apa yang datang daripada Quran dan sunnah, fala i'tiradu alaihim. Hak ni kena jelas. Tak ada bangkangan, tak ada tikai. Semua orang boleh terima. Golongan Salafi ke ataupun golongan yang dituduh sebagai Wahabi ke, yang ni tidak ada bangkangan. Kalau tasawuf yang sejajar, yang secocok dengan Quran dan hadis, tidak ada masalah. Wa amma intaghalli ba'dhum, apabila melampau sebahagian daripada mereka, faqala bi fikrati wahdatil wujud. Wahdatul wujud. Yang tu tak boleh terima, kata tasawuf pegang macam tu. Awil hulul awal ijtihad, bi makna anna Allah Taala qad halla fi jami'il ajza'il qaun. Allah Taala ada di mana-mana dalam badan kita, kan ada sebahagian orang tasawuf tak? Allah Taala dalam bukit, Allah Taala dalam rumah. Itu tak boleh terima.
Ataupun dia kata bi annahu huwallah awil haq, akulah Allah Taala, akulah yang benar. Au syai'in mabda'it tauhidi, ataupun meruntuhkan asas-asas tauhid. Au qala bi isqatil faraid, mengatakan bahawa gugurnya fardu-fardu yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan supaya diamalkan. Falihadza la syakka dalalun wa kufrun sarihun yukhalifu aqaidal ummati islamiyah. Yang ni salah. Tasawuf macam ni memang ditentang. Au bi an qala, dia kata wa mislu zalika man qala bi anna li syaikhin ma juz'an min at-tasarrufi fil qaum. Guru dia campur tangan, maknanya sebahagian daripada kuasa Allah. Allah Ta'ala nak menentukan sesuatu perkara, ada campur tangan daripada guru dia. Allah Ta'ala maknanya bersekutu dengan tok guru dia. Yang ni tasawuf yang macam ni tak boleh diterima. Jadi kita tengok muncul banyak lah tasawuf zaman sekarang ni. Sebab itu kalau kita bahas tentang masalah tasawuf ni, orang marah. Orang kata Wahabi ni anti tasawuf, menolak suatu ilmu untuk tazkiyatun nafsi. Tak, kita tak tolak. Yang kita tolaknya tasawuf yang terpesong daripada ajaran Quran dan Sunnah, sebagaimana yang disebut oleh Dr. Wahbah Zuhaili dan beberapa ulama lain. Sedangkan Dr. Wahbah Zuhaili ni dia masih bermazhab. Bila masuk dalam kumpulan ni lah yang mari itu apa dia? Hadis-hadis tentang Nur Muhammad tu cukup banyak. Sedangkan ulama hadis kita maudhu' hadis ni, ada orang cuba nak mempertahankan. Saya pun juga terang dah banyak kali, malam ni tak nak ulang, sebut sikit je tentang hadis Nur Muhammad ni maudhu'. Orang yang terima tentang ajaran ataupun apa di pegangan Nur Muhammad ini adalah daripada golongan Syiah. Tuan-tuan boleh baca di dalam kitab Anwarun Nu'maniyah jilid yang kedua. Anwarun Nu'maniyah jilid yang kedua. Ini kitab Syiah, tuan-tuan. Dan juga Al-Kafi, Usulul Kafi. Hadis-hadis daripada Syiah lah banyak tentang Nur Muhammad. Kita pun, tuan-tuan pun pernah buat kan? Buat apa Qiyamul Lail kan? Lepas tu zikir. Zikir apa? Zikir munajat. Ada kesek-kesek dari Ustaz Duk ajar tu. Hasbi Rabbi Jalallah ma fi qalbi ghairullah Nur Muhammad sallallahu. Tuan-tuan mengaku, tuan-tuan pernah buat tak? Baca tak doa ni? Zikir ni. Semua tunduk tak mengaku kan? Pernah tak? Zaid pernah tak? Jangan tipu. Masyhur. Bila ada usrah ke apa nak didik pelajar-pelajar sekolah agama, sekolah pondok Qiyamul Lail kan, mesti ada zikir munajat. Betul tak? Nak pilihan raya, orang buat zikir munajat. Pernah dengar zikir munajat ni? Pernah buat tak? Memang ramai orang pernah buat. Itu unsur Nur Muhammad. Hasbi Rabbi Jalallah ma fi qalbi ghairullah Nur Muhammad sallallahu. Kok mana tiba-tiba mari Nur Muhammad ni? Jadi banyaklah saya nampak sebab menolak apa dia? Tauhid tiga serangkai ini. Kita tengok pula pengertian penjelasan tentang tauhid rububiyah. Rububiyah dengan makna ijmali, makna yang menyeluruh ialah mengiktikadkan bahawa Allah Ta'ala dengan iktikad yang jazam, yang pasti, bahawa Allah Ta'ala adalah pentadbir semua benda dan perkara yang ada di dalam dunia ini. Tiada pentadbir yang lain melainkan Allah Ta'ala yang Maha Esa dan Maha Kuasa. Allah Ta'ala. Jadi turun hujan, datangnya kemarau panas, bukan kerja wali. Ni wali kutub lah, wali apalah. Macam-macam hair demo ni. Macam-macam hair. Sebab demo tak boleh terima tauhid tiga serangkai ni. Tak boleh nak terima. Bila? Sebab tauhid tiga serangkai ni yang mengajak kita betul-betul kenal Allah. Yang mengiktiraf hanya Allah Subhanahu wa taala berkuasa. Manusia makhluk tak berkuasa. Tapi bila tolak tauhid ni, ambil ikut dan tauhid berdasarkan kepada akal logik, maknanya makhluk boleh mendatangkan manfaat. Kami sebenarnya yakin juga makhluk tak boleh mendatangkan manfaat. Tetapi wasilah. Apa makna wasilah? Itu bukan wasilah. Kalau wasilah, orang tu masih hidup. Tetapi kepada si mati kita berdoa, itu bukan wasilah. Memang kita mengharapkan bantuan pertolongan daripada dia. Kalau wasilah ni maknanya orang tu masih hidup, orang yang soleh yang masih hidup.
Tiba-tiba apabila mereka melakukan hal yang demikian, mereka mengaku ini adalah pegangan Asy'ariyah. Salah. Mana-mana aliran tak ada terima pegangan ini. Okey, tajuk yang berikutnya. Apakah diperbolehkan memohonkan pertolongan kepada selain Allah? Tengok, jelas kan? Tidak. Hal ini tidak diperbolehkan. Dalilnya firman Allah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu kami beribadah dan hanya kepadamu kami memohon pertolongan. Dan Nabi SAW bersabda, Iza sa'alta fas'alillah wa iza sta'anta fasta'in billah. Bila kamu meminta, maka mintalah kepada Allah. Dan bila kamu minta pertolongan, ini yang kata isti'anah tu ni, maka mintalah pertolongan kepada Allah. Cuma kalau isti'anah ni dalam sesuatu yang manusia mampu buat, contohnya kita kata nak baiki rumah kita, nak apa lagi, baiki kereta kita, yang tu memang yang manusia yang mampu. Manusia itu pula hadir. Bukan kita minta pertolongan nak baiki kereta kita, rumah kita, duduk di mana tu, Kuala Lumpur ke, Saudi Arabia ke, duduk di sana. Yang tu tak boleh, sebab dia tak mampu. Isti'anah yang macam tu, yang kita kata yang mampu dilakukan oleh manusia, itu diharuskan. Pertanyaan yang ke-9, bolehkah kita minta pertolongan kepada orang yang hidup? Ini jelas, kita kena beza nak minta pertolongan ni kepada orang mati ke kepada orang yang hidup. Orang yang mati ni tuan-tuan, mereka sendiri pun belum tentu lepas dengan soal jawab muka nakir. Tanggungjawab mereka bila atas dunia dulu, mereka boleh jawab ataupun tidak. Nak lepas diri sendiri pun belum tentu. Macam mana nak lepas kesulitan yang ada pada orang? Nak lepas diri sendiri pun belum tentu duduk dalam kubur ni. Ini nak melepaskan kesulitan, kesusahan yang ada kepada orang yang masih hidup. Munah Sarawak lah sikit, kau nak beramal pun, nak minta pun Munah Sarawak lah sikit. Ini sampai tak ada akal langsung ni. Malam ni kasar sikit. Saya susah hati sebenarnya tuan-tuan. Macam-macam jadi. Tempat kami pun dah nak dibenarkan tarekat ni. Esok aku menari dalam masjid, habis lah orang. Kita jadi susah hati. Cuba nak dihalalkan balik. Letih. Jadi kita ni yang nak bawa pada Quran hadis ni kena terang lah. Yang tak nak ikut tu terpulang lah. Sebab di sana yang dia tengok live ni pun ramai. Lepas ni orang dia akan tengok lagi. Yang nak cari kebenaran, dia orang tengok balik apa yang kita perjelaskan. Dan dia orang buat perbandingan dengan orang yang kata harus istirasah kepada orang mati ni. Cukup bahaya bila pegang macam tu. Jadi Allah Ta'ala ni akhirnya tak ada kuasa. Allah Ta'ala tak penting, Allah Ta'ala tak perlu lagi bila kita susah. Macam mana perginya ayat-ayat Quran, Qul huwallahu ahad, Allahus samad. Allah Ta'ala tempat bergantung. Akhirnya di mana Allah sekarang? Apa kuasa Allah? Apanya hebatnya Allah kalau wali boleh buat ni? Orang-orang yang soleh boleh menyempurnakan hajat mereka apabila orang soleh itu meninggal dunia. Di manakah Allah, tuan-tuan? Tauhid yang macam ni cukup bahaya. Esok jadi macam musyrikin Mekah. Kami ni bukan sembah dia, illa liyukarribuna ila Allahi zulfa. Perantaraan je. Tengok. Perantaraan je. Mula-mula peringkat purma perantaraan, akhirnya menganggap berhala itu memang sebagai Tuhan. Kalau tidak dibantah, disekat, ditegur, ditentang, ajaran ini akan merebak. Pertanyaan yang ke-9, bolehkah kita minta pertolongan kepada orang yang hidup? Jawaban ya. Kita dibolehkan meminta pertolongan daripada mereka yang hidup dalam hal-hal yang mereka mampu melakukannya. Maknanya kalau tak mampu tak boleh. Mestilah dalam suatu perkara, dalam satu urusan yang mereka mampu buat. Allah Ta'ala berfirman, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa, dan tolong menolonglah kamu di dalam mengerjakan kebajikan dan takwa. Jadi kalau kepada orang tu yang masih hidup, kita boleh minta pertolongan. Apa-apa pertolongan ataupun bantuan yang dia mampu buat.
Dan Nabi SAW bersabda, wallahu fi auni al-abdi ma kana al-abdu fi auni akhih. Dan senantiasa menolong. Allah senantiasa menolong seorang hamba selama mana hamba tersebut menolong saudaranya. Nabi SAW sebut Allah Ta'ala sentiasa tolong seseorang hamba, seseorang manusia. Selama mana manusia itu tolong saudara dia. Jadi kalau kita nak kita sentiasa dibantu oleh Allah, ditolong oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala, kena selalu tolong orang. Bila sebut selalu tolong orang, di dalam kehidupan manusia ini banyaklah ujian yang Allah Ta'ala datangkan kepada manusia. Banjirnya, kebakaran rumah terbakar, kemalangan dan sebagainya, yang mana musibah-musibah dan mudarat-mudarat ini yang manusia perlukan pertolongan, yang manusia perlukan bantuan, maka kita boleh bantu. Kalau kita tengok, bukan kata di luar negara sahaja, masyarakat manusia sekeliling kita ni banyak memerlukan bantuan dan pertolongan. Macam-macam kesulitan yang Allah Ta'ala uji. Sebab apa Allah Ta'ala uji orang beriman ni? Hadirin sekalian, Allah Ta'ala nak test tengok sejauh manakah keyakinan, pegangan dan juga pergantungan kita kepada Allah. Ahasiban nasu an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Walaqad fatanna alladhina min qablihim fala ya'lamanna Allahu alladhina sadaqu wa la ya'lamanna al-kazibin. Adakah manusia menyangka mereka akan dibiarkan begitu sahaja dengan mendakwa kami orang-orang yang beriman kepada Allah? Boleh ke lagu tu? Bolehkah macam tu? Bolehkah kita beranggapan? Bolehkah kita membuat sangkaan, aku ni dah betul-betul dah beriman ni, ujian apa pun Allah Ta'ala tak datang kepada kita, kecuali ujian yang sikit-sikit. Kebanyakan manusia memang begitulah. Alhamdulillah aku ni dah beriman, dah masuk Islam, orang Islam yang beriman kepada Allah. Sedangkan sedikit sangat ujian yang Allah Ta'ala bagi. Sesungguhnya kami telah menguji golongan yang terdahulu sebelum mereka. Dikala itu Allah Ta'ala kata jelas siapa yang betul-betul beriman, siapa orang yang tak beriman. Ujian itu perlu untuk mengingatkan kita kepada Allah Ta'ala. Dan juga ujian itu yang ditimpakan oleh Allah Ta'ala kepada seseorang adalah sebahagian, nak membuktikan sebahagian daripada ciri ataupun sifat orang yang beriman kepada Allah. Saya nak ulangi apa yang Allah Ta'ala sebut dalam Quran. Allah Ta'ala bagi ujian yang banyak kepada manusia ataupun ujian yang berat kepada manusia, nak menunjukkan dia adalah merupakan ciri-ciri ahli syurga. Am hasibtum an tadkhulul jannah walamma ya'tikum masalul ladzina khalau min qablikum massathumul ba'sa'u wad-dharra'u wa zulzilu hatta yaqula ar-rasul wal ladzina amanu ma'ahu mata nasrullah ala inna nasrallahi qarib. Allah Ta'ala kata, adakah kamu menyangka kamu boleh masuk syurga Allah Ta'ala dengan senang dan mudah? Kita rasa macam mana tuan-tuan? Senang-senang kan kita boleh masuk syurga? Padahal sembahyang 5 waktu, mari mengaji dah seminggu 2 kali, 3 kali, kan? Boleh masuk syurga lah ni. Buat amalan sikit sebanyak, dah layak lah ni. Yakin ni, penuh yakin. Allah Ta'ala kata sebelum didatangkan ujian-ujian kepada kamu, wazulzilu, sebagaimana ujian orang-orang dulu. Am hasibtum an tadkhulul jannah walamma ya'tikum masalul ladzina khalau min qablikum. Sebelum datangnya ujian-ujian sebagaimana orang dulu-dulu. Orang dulu-dulu berat ujian. Allah Ta'ala kata wazulzilu, digoncangkan. Tengok, salah satu daripada nama kiamat al-zilzalah, goncangan. Allah Ta'ala akan goncang bumi ini. Bukit bukau bertembung di antara satu sama lain, mengeluarkan debu-debu yang halus. Air dikeringkan oleh Allah. Langit ini daripada atas jatuh ke bawah. Bumi ini dibongkarkan. Allah Ta'ala sebut dalam ayat Quran yang kita bacakan tadi, ujian dulu macam suatu goncangan yang sangat hebat. Sehingga Allah Ta'ala kata sehingga berkatalah Nabi dan orang yang beriman, hatta yaqulur rasul walladzina amanu, sehingga rasul ni orang yang paling kuat iman, dan juga pengikut-pengikut mereka. Bawah sikit orang yang kuat iman ni, selain daripada rasul, pengikut mereka.
Tanya mata nasrullah. Bilalah Allah Ta'ala nak tolong ni? Bilalah Allah Ta'ala nak bagi kemenangan ni? Bilalah Allah Ta'ala nak hilangkan kesusahan, kemudaratan ni? Sampai bila rasul yang paling kuat iman tanya bilakah Allah Ta'ala nak tolong, menunjukkan ujian tu berat tak berat? Berat. Pengikut-pengikut mereka yang disebut sebagai hawariyun wal ashab, pengikut dan sahabat-sahabat yang setia pun tanya, ya Allah, bila lagi Allah Ta'ala nak bantu, bila lagi Allah Ta'ala nak bagi pertolongan ni? Lalu Allah Ta'ala dah bagi ujian yang berat kepada mereka, mereka pun tahan, tabah hati, sabar di dalam menanggung ujian tersebut. Allah Ta'ala kata, ala inna nasrallahi qarib. Mata nasrullah, ala inna nasrallahi qarib. Pertolongan itu hampir. Jadi maknanya kalau kena ujian tu, kita berserah kepada Allah. Allah Ta'ala pilih. Bukan semua orang dapat ujian yang besar ni, yang berat. Ini adalah merupakan pilihan Allah berdasarkan kepada kemampuan seseorang. Dan seseorang itu juga adalah merupakan, insya-Allah, ciri-ciri ahli syurga, kerana tahan dengan ujian yang didatangkan oleh Allah. Jadi wallahu alam, kita berhenti sekat dulu. InsyaAllah yang perbahasan yang berikutnya kita akan sambung lepas daripada ini. Pertanyaan yang ke-10 ya. Berhenti tu ya. Soalan tak termena tajuk. Apa hukum tanam rambut tu? Tanam rambut untuk tumbuh rambut tu. Yang tu tak perlu. La tabdila lil khalqillah. Jangan bertukar kejadian Allah Ta'ala. Jadi maknanya dia mesti ada tujuan tu. Tujuan apa dia tanam? Macam tanam gigi, tanam apa kan? Dia kalau penyakit, untuk menghilangkan penyakit, itu diharuskan. Itu diharuskan. Kalau tidak diharuskan dengan makna makruh. Macam orang bubur apa dia ada tujuan lah kita buat sesuatu perkara tu. Jangan sampai menampakkan, mengubah ciptaan Allah. Kalau ada keperluan, haruslah. Macam gigi, orang bubur gigi palsu tu kan, ada keperluan. Kalau tidak, dia nak kunyah, nak makan jadi susah. Boleh. Disebut di dalam kitab Yas'alunaka Fiddin wal Hayah, Dr. Ahmad Syarbasi. Orang baiki hidung. Bukan nak pergi mancung macam Michael Jackson tu. Hidung dari zaman Nabi ni, ada orang berperang, jadi terpotong hidung. Jadi dia baiki hidung kita, buat hidung palsu. Itu ada keperluan. Kalau ada keperluan, diharuskan. Kalau tidak, tak boleh. Tak boleh ni dibahaskan panjang oleh ulama. Ada peringkat sampai makruh, ada peringkat sampai haram. Kalau mengubah orang buat sekarang ni pembedahan kan, tu dah haram lah. Muka dia dah elok lah, nak pergi jadi apa, macam Michael Jackson tu, dia ubah, buat pembedahan di Thailand, tukar jantina, tu dah terus haram. Dia ada peringkat-peringkat makruh, ada peringkat-peringkat jadi haram. Wallahu a'lam. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah al-azim wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.